Baik, untuk soalan yang pertama, dia minta bina satu garisan yang bertangen kepada bulatan pada titik P. Maksudnya, kita nak bina garisan bertangen yang menyentuh titik P. Langkah yang pertama, bina dan panjangkan garis OP. Ini O, ini P. Daripada titik tengah kepada pusat tangen, titik P. Okey. Langkah yang kedua, awak perlu buat garisan 90 darjah pada titik P. Berpusat di P, bina garisan berserenjang melalui titik P. Okey, dah dapat? Gariskan saja. Okey, inilah cara untuk bina garisan bertangen pada bulatan yang melalui titik P. Baik, untuk soalan yang kedua, dia minta awak bina satu garisan dari titik Q dan bertangen kepada bulatan yang diberi. Okey, ini keadaan apabila dia bagi bulatan dan satu titik di luar bulatan. Dan dia nak awak buat garisan yang melalui tangen kepada bulatan yang diberi. Okey, cara yang pertama, panjangkan garisan O dan Q. Langkah yang kedua, awak buat bisector, iaitu pembahagi garisan. Persilangan di antara garisan dan bisector kita labelkan sebagai A. Okey, next step, bina separuh bulatan yang berpusat di A, berjejari QA. Okey. Dah dapat? Gariskan garisan O dan persilangan di antara separuh bulatan yang awak bina dengan bulatan yang telah diberi. Gariskan. Okey, ini belum jawapan akhir lagi. Jawapan akhir dia ini jawapan akhir dia. Ini titik tangen yang berada di bulatan dan menyentuh kepada Q, iaitu titik di luar bulatan. Okay, next. Dia nak awak bina satu garisan yang bertangen kepada dua bulatan secara luar. Okay, secara luar tak kisahlah dekat sini ataupun dekat sini. Okay. Satu formula yang awak perlu tahu untuk garisan bertangen apabila dia minta awak buat garisan bertangen di luar bulatan. Awak perlulah tahu J besar tolak dengan J kecil. J besar jejari bulatan besar tolak dengan jejari bulatan kecil. Okey. Langkah yang pertama, gariskan pusat bulatan A dan pusat bulatan B. Next, buat bisector atau pembahagi garisan di antara garisan yang awak bina tadi, iaitu di antara titik A dan titik B.
Okey, titik tengah ni awak labelkanlah sebagai O. Bina separuh bulatan yang berjejari OB ataupun OA. Next. J besar, J40, tolak dengan J kecil, J25. Dapat J15. Menggunakan jejari J15 iaitu hasil tolak daripada jejari bulatan besar dan jejari bulatan kecil. Bina bulatan berpusat di A. Persilangan yang kita dapat ni di antara bulatan J15 dan separuh bulatan ini awak gariskan. Bina garisan normal. Dah dapat garisan ni, selarikan garisan tersebut kepada bulatan B. Jadi, inilah pusat tangen, dua pusat tangen yang kita dapat gariskan. Pusat tangen, dua titik tangen. Hitamkan atau pekatkan garisan objek. Untuk soalan 4, dia minta awak bina satu garisan yang bertangen kepada dua bulatan yang menyentuh secara dalam. Okey, dekat sini dia bagi bulatan berjejari 35 dan bulatan berjejari 25. Satu bulatan besar dan satu bulatan kecil. Okey, first step, awak bina garisan AB. Dan bahagikan garisan tersebut, iaitu menggunakan cara bisector atau pembahagi garisan. Okey, labelkan titik ini sebagai titik O. Next, bina separuh bulatan yang berpusat di O dan berjejari OB atau jejari OA. Okey. Bagi bulatan bertangen yang menyentuh secara dalam, formula yang awak perlu tahu adalah J besar tambah J kecil, iaitu J35 tambah dengan J25. Dapat J60. Bina bulatan yang berpusat di B. Itu bulatan besar. Okey. Persilangan di antara bulatan yang awak buat tadi, bulatan J60 dengan separuh bulatan di sini. Persilangan tu awak tarik. Bina satu garisan normal. Okey. Dah bina garisan tu, selarikan kepada titik bulatan A. Selarikan sehingga kena pusat bulatan A.
gariskan di bawah. Jadi, inilah titik tangen T1 dan T2. Titik tangen yang terhasil apabila bulatan menyentuh secara dalam. Pekatkan garisan sebab dia garisan objek. Untuk soalan 5, soalan minta untuk bina satu bulatan yang berjejari 45 mm dan bertangen dengan garisan di titik P. Jadi ini adalah garisan kita dan juga titik P yang diberi. Baik, macam mana kita nak bina bulatan? Langkah pertama, kita bina garisan serenjang yang berserenjang dengan garisan di titik P. Kita gunakan kaedah untuk membina garisan serenjang. Baik, ini adalah garisan serenjang yang kita dah bina. Langkah kedua, kita perlu tandakan jejari untuk bulatan pada garisan serenjang yang kita bina. Kita ambil dulu jarak 45 mm, iaitu jejari untuk bulatan kita. Daripada P, kita tandakan jarak jejari 45 mm dan kita akan dapat titik pusat bulatan untuk bulatan yang kita nak bina. Daripada pusat bulatan dengan jarak 45 mm, kita bina bulatan yang dikehendaki. Jadi, ini adalah bulatan yang terhasil. Soalan nombor 6, soalan minta untuk bina satu bulatan yang berjejari 25 mm dan bertangen dengan garisan AB dan BC. Jadi, apa langkah pertama yang kita kena buat? Kita bina dulu pembahagi sudut di titik D. Okey, kita gunakan kaedah pembahagi sudut. Okey, kita dah bahagi sudut. Kemudian apa yang kita kena buat? Kita kena cari ketinggian untuk jejari 25 mm, iaitu jejari bulatan yang kita akan bina. Macam mana kita nak buat? Kita gunakan sesiku T dan sesiku set kita untuk kita gariskan garisan yang berserenjang dengan garisan BC. Okey, kat mana kita nak buat garisan? Tak kisah, nak pilih dekat B ataupun nak pilih pada titik C. Okey. Contohnya, kita pilih titik B. Daripada titik B, kita ambil jarak jejari 25 mm dan kita tandakan pada garisan menegak yang kita bina. Garisan serenjang. Okey, kita ambil jarak 25 mm. Okey. Daripada titik B, kita tandakan pada garisan serenjang yang kita bina tadi. Okey.
sekarang langkah seterusnya, daripada titik persilangan yang kita dapat, kita tandakan pada garisan pembahagi sudut yang kita dah bina tadi. Okey, dengan menggunakan sesikuti, kita gariskan daripada titik persilangan tadi kepada garisan pembahagi sudut. Okey, sekarang kita dah dapat pusat bulatan untuk bulatan yang kita nak bina. Okey, saya namakan sebagai pusat bulatan O. Titik O. Okey. Jadi, kita belum boleh bina bulatan lagi kerana kita perlu mencari titik tangen dahulu. Macam mana kita nak cari titik tangen? Daripada titik O, kita buat garisan yang berserenjang dengan garisan BC. Sama juga dengan garisan AB. Daripada titik O, kita bina garisan yang berserenjang dengan garisan AB. Jadi, kaedah apa yang kita kena guna? Kita kena gunakan kaedah membina garisan serenjang apabila diberi satu titik dan satu garisan. Okey, kita buat satu-satu. Untuk garisan BC, okay, jadi ni titik tangen yang pertama. Okey. Kemudian pada garisan AB, kita bina garisan serenjang. Jadi, ni adalah titik tangen yang kedua. Alright. Jadi, bulatan yang kita akan bina mestilah berjejari 25 mm dan menyentuh titik tangen X dan Y. Kita ambil dulu jarak 25 mm. Kita binakan bulatan berpusat di O dan bertangen di Y dan di titik X. Jadi ini adalah bulatan yang terhasil. Untuk soalan 7, soalan minta untuk kita bina satu bulatan yang berjejari 27 mm yang bertangen di titik R. Di titik R dan menyentuh sebelah luar bulatan. Jadi bila disebut menyentuh sebelah luar bulatan, bulatan yang kita akan bina akan berada di sebelah luar bulatan sedia ada. Jadi macam mana kita nak buat? Langkah yang pertama, daripada pusat bulatan sedia ada, kita panjangkan garisan keluar yang melalui titik R. Okey. Kita sambungkan kedua-dua titik dan kita panjangkan garisan. Alright. So, langkah yang kedua, kita ambil jarak jejari 27 mm untuk kita cari pusat bulatan untuk bulatan yang kita akan bina. Okay. Kita ambil 27 mm. Daripada titik R, kita tandakan pusat bulatan pada garisan yang kita bina tadi. Okey. Jadi
titik persilangan yang bersilang ini adalah pusat bulatan untuk bulatan yang kita akan bina. Dengan jejari 27 mm tadi, kita binakan bulatan yang dikehendaki, yang bertangen dengan titik R. Jadi ini adalah bulatan yang terhasil. Untuk soalan 8, soalan minta untuk bina satu bulatan berjejari 25 mm yang bertangen di titik S. Ini adalah titik S kita dan menyentuh sebelah dalam bulatan yang diberi. Apabila disebut menyentuh sebelah dalam bulatan, bermakna bulatan yang kita akan bina akan berada di sebelah dalam bulatan yang diberi dan menyentuh titik S. Okey. Macam mana langkah pertama? Langkah pertama yang kita kena buat ialah kita sambungkan dulu garisan daripada pusat bulatan kepada titik S. Okey. Kita sambungkan. Kemudian kita ambil jarak 25 mm. Ambil jarak 25 mm. Okey. Daripada titik S, kita tandakan pada garisan yang kita bina tadi. Okey. Jadi, titik persilangan yang kita dapat ni adalah pusat bulatan untuk bulatan yang kita nak bina. Alright, daripada pusat bulatan ni, kita bina bulatan yang berjejari 25 mm. Kita ambil dulu jarak 25 mm dan daripada pusat bulatan kita bina bulatan dia. Jadi ini adalah bulatan yang terhasil. Assalamualaikum, kita sambung lagi untuk soalan nombor 9. Alright. Soalan nombor 9, bina satu bulatan yang berjejari 75 mm yang menyentuh di sebelah dalam bulatan A dan bulatan B. Okey, untuk formula tangen yang menyentuh dalam bulatan ialah kita ambil jejari yang diberi, contohnya 75, tolak jejari bulatan A dan B. Okey, contoh jejari A berapa? 75 tolak jejari B berapa? Okey, so jejari So jejari A 15 and jejari B ialah 20. Okey, sorry comot sikit tak apa. Okey, 75 tolak 15 equals to 60 and 75 tolak 20 equals to 55. Okey, next kita ambil ukuran dia. Okey, ni ukuran dia milimeter, okey. Okey, milimeter. Okey. And that's okay. 75 tolak 15 sama dengan 60. Kita ukur 60 dekat pembaris, okey. Ukur 6 cm. Letak dekat A. Sebab apa? Dia jejari A. Kita tolak dengan jejari A. Okey, tanda kat sini. Okey, buat satu curve. Alright, next. 55 jejari B. 5 kita ambil 5.5 cm. Letak dekat jejari B sebab kita tolak dengan jejari B. Okey. Next, kita ambil pembaris. Nampak ni titik ni. Ini titik bulatan kita. So kita tanda dekat jejari A. So kita akan jumpa titik tangen dia untuk setiap bulatan. Okey, ni untuk bulatan B kita jumpa titik tangen dia. Untuk bulatan A kita pun jumpa titik bulatan dia. Titik tangen dia. Sorry. Okey, so kita ambil jangka lukis, buka dekat titik tangen, nampak ni. Okey, dia kena dua-dua biji. Alright. Okey, dah siap bulatan kita. Alright. Okey, itu sahaja. Okey, kertas tak muat. So ini bulatan kita. Dah siap. Okay, next. Untuk soalan nombor 10 pula, bina satu bulatan yang berjejari 25 mm yang menyentuh di dalam
yang menyentuh di luar, okey? Yang menyentuh di luar bulatan A dan bulatan B. Bulatan A dan bulatan B. Okey, untuk formula yang menyentuh di bulatan luar ialah tambah, okey? So, jejari yang diberi ialah 25 tambah dengan jejari A berapa? 25, okey. Diberi jejari A. Okey. Next, jejari yang diberi tambah jejari B. Jejari B berapa? 15. Jejari yang diberi 25. So, equals to jejari A 50 and jejari B ialah 40. Alright. Next, kita ambil yang kelukis. Sama juga macam kaedah menyentuh jejari dalam bulatan. Okey, ambil 5 cm. Alright. 5 cm ialah letak di jejari A. Okey. Macam gini. Okey. Okay, next kita ambil 40 cm letak 4 cm letak di jejari B. Okay, kita dah jumpa titik point dia. Okay, next kita ambil pembaris letak dekat bulatan tengah titik jejari. Okay, kita garis untuk mencari titik tangent dia. Alright, so kita jumpa titik tangent dia. Okey, ini merupakan titik tangent, okey. Bukan garisan tangent lagi. Okey, next kita ambil yang kelukis, letak dekat titik tangent, okey. Okey, nampaknya menyentuh. So baru kita bulat. Alright, siap. Bulatan berjejari 25 mm yang menyentuh di sebelah luar, okey. Siap. Sama juga macam kaedah yang ini. Cuma yang ni menyentuh di dalam. So formula menyentuh di dalam ialah tolak. Alright. Kalau menyentuh di luar ialah tambah. Okey. Itu sahaja. Thank you. Okey, Assalamualaikum. Kita sambung lagi untuk soalan yang ke-13. Alright. Bina satu bulatan yang bertangent kepada bulatan P dan garisan titik Q. Okey. Kita nak bina bulatan yang bertangent dengan bulatan P dan titik Q. Alright. So first step first, ini merupakan contoh dalam SPM iaitu RX. Okey. Soalan ni kita contoh dia ada macam-macam teknik. Okey. Contohnya teknik arah mata angin dan arah layang-layang. Okey. Ini saya guna arah mata angin. Okey. Arah mata angin kita ada 4 bahagian iaitu utara, timur, selatan dan barat. Okey. Ini saya menggunakan arah utara lah. Okey, contoh ni arah utara. Saya selarikan dengan P. Okey. Selarikan dengan titik P. Titik Q. Okey, next saya buat apa? Nampak ni titik yang bersilang dekat sini. Ni titik yang bersilang dekat bulatan Q ni. Saya gariskan dekat titik Q, okey. Ke titik yang bersilang dengan bulatan P. Alright. So, kita akan berjumpa dengan titik persilangan di sini. Okey, ambil pembaris. Just garis. Okey, kita jumpa titik dia. Okey, next kita letakkan yang kelukis untuk pastikan sama ada titik bersentuhan dengan bulatan P dan Q. Nampak ni? Okey, dia bersentuh. Nampak? Bersentuh. Nampak? Alright. Kita bulat. Siap. Alright, next. Bina satu bulatan yang bertangent dengan bulatan B di titik P dan bulatan A. Okey, kita nak bina bulatan bersentuhan dengan titik P di bulatan B. Alright. So kita nak ada bulatan pada bertangent bulatan A dan bulatan di titik P. Alright. So macam mana kaedah dia? Sama juga kita buat arah mata angin. Alright. So first thing first of all, kita garis ke sini, garisan selari. Okey, kita selarikan P dengan B. Okey. Okey, next buat apa? Kita ambil titik P dan titik yang bersilang dengan bulatan A. Okey, kita ambil bawah satu, atas satu. Alright, next kita buat garisan, bina satu garisan binaan. Okey,
siap. So, dekat garisan titik, dekat garisan bulatan A ni, okey, kita gariskan daripada bulat titik tengah A ke titik garisan intersect bulatan A. Alright. Okey, kita dah jumpa bulatan dia. Okey, ini dah bulatan dia. Bulatan yang kita nak buat. Okey, saya tulis lagi sekali. Selarikan. Okey, ini nombor 2. Okey, ini nombor 3. Ini nombor 4. Okey. Alright. Okey, ini titik ni nombor 5. Okey, next, ambil jangka lukis, letak pada titik bulatan tangent A di bulatan A dan P. Okey, nampak tak kena? Okey, bersentuhan P dan A. Nampak ni? Tangent bulatan di titik P. Nampak? Tangent bulatan di titik P dan bulatan A. So, dia kena bersentuhan dua-dua dan buat garisan. Allah. Dah siap. Okey. Sama juga macam kaedah yang tadi tu. Okey. Ini nombor 1. Nombor 2. Alright. Satu. Nampak comot sikit, sorry, sebab yalah tempat sempit. Nombor 3. Ini nombor 4. Okey, jumpa. Okey. Semua ada 5 langkah. Alright. Sama juga. Ini bersentuh bulatan dengan bulatan, ini bersentuh bulatan dengan garisan. Okey. So, nanti dalam soalan SPM akan ada 2, cari RX. Okey, bulatan dan garisan. Cari RX bulatan dan bulatan. Okey. So, kaedah dia ada 5 langkah. Okey, hafal dia. Itu saja. Thank you. Okay, Assalamualaikum. Hari ini kita buat latihan, contoh latihan bulatan dan tangent. Okey. Soalan nombor 15, Raja 1 menunjukkan percontohan A, B, C, D. A, B, C, D. Titik A, B, C, D adalah tangent. Okey, ini adalah tangent. Alright, so kita kena ada 4 tangent. Okey, A, B dan C, D adalah garisan tangent. Okey, ini adalah garisan tangent. Ini titik tau, bukan garisan. Okey, titik. Okey, DC dengan AB ialah garisan tangent. Ini titik, ini garisan. Okey. Okey, lukiskan mengikut skala penuh dengan contoh kedudukan T. Kedudukan titik P dan Q seperti ditunjuk. Alright, let's kita buat. Okey. Tengok betul. So, first thing kita buat apa? Tengok dia ada apa. Okey, contoh ni jejari 35, ini 25. Alright. So, buat yang senang nampak dahulu. Okey. Buat yang senang nampak dahulu. Mana pembaris saya? Okey. Ambil yang senang nampak. Okey. Jejari P 3.5 cm. Okey. 3.5 cm. Okey. Okey. Jejari Q adalah 2.5 cm. Sorry. Okey, ini jari P 3.5. Okey, garisan binaan tahu, jangan terangkan lagi. Alright. So, Q adalah 2.5. Okey, next kita nak buat garisan tangent DC dahulu. Okey, macam mana nak buat? First thing, buat satu garisan binaan antara titik P dan Q. Okey, kemudian buat bisector antara titik P dan Q. Okey. Okey, buat satu bulatan penuh. Alright. Buat satu bulatan penuh. Dah siap bulatan satu bulatan penuh.
Okey, untuk garisan tadi kita formula dia apa? Untuk garisan yang bersentuhan di luar, mestilah kalau luar, kalau dalam tambah. Okey. So macam Cikgu Izzah ajar tadi, 35 tolak 25. Alright. Cikgu Izzah atau Cikgu Afra yang ajar. 35 tolak 25 equals to 10. Okey. Ambil 10 cm. Mana cm? Alright. Ni 10 cm. Tanda kan. Okay, dah tanda. Sarikan dengan Q. Okay, jumpalah titik tangent dia. Okay, dah jumpa di C. Okay, betul. Okay, yang bawah pula. Yang bawah pula kita nak cari belah dalam. Kalau dalam tambah, okay, 25 tambah 35 berapa? 60. Okay, carikan. Okay, dah siap. Dan kita hitamkan sahaja. Okay, saya buat cepat sebab tak nak ambil masa yang lama dekat recording, nanti berat. Okay, itu sahaja. Oh. Okay, gitulah kaedah dia. Okay, ini pun dah 5 minit. Okay, siap. Good luck.